Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan juga fawaid al-ilmiyah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah yang menurunkan kitab. Allah yang menurunkan kitab dengan benar bil haqqi. Apa ni? Kitab Al-Quran ini dari Allah Al-Aziz yang gagah perkasa, Al-Hakim yang bijaksana. Allah SWT cerita kepada kita, Dia turun Quran. Tuan-tuan tanda sikit. Allah Ta'ala yang turun pada Al-Quran, Iza zakara tanzilahul kitab, maka disebut, bila dia turun sebut sebelum kitab, dia sebut sifat dia. Sifat dia, nama dia yang mengandungi sifat Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat kita ni. At-tanzil kitab minallahi al-aziz al-hakim. Kenapa Allah Ta'ala sebut dia tu hakim? Sebagian dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ayat ini membimbing kita supaya bertadabbur kepada makna kitab ini. Membaca Quran, Quran ini mari daripada Allah. Allah mana yang bersifat dengan hakim, yang bijaksana. Maknanya dalam Quran ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tak boleh buat pakai, tidak ada yang tak ada faedah, semuanya bersifat dengan hikmah. Sebab yang menurunkannya hakim. Itu rahsia. Jadi Allah SWT dia sebut setiap ayat yang disebut, permulaan ayat yang disebut tentang turun Al-Quran, maka disebut nama Allah. Dalam ayat ini Allah Al-Aziz Al-Hakim yang bijaksana. Jadi kalau kita yakin Al-Quran ini mari daripada Allah Ta'ala yang bijaksana, kenapa pula kita masih lagi beranggapan ada orang bijak di sana? Masih lagi ada orang bijak di sana? Jangan. Dalam bab undang-undang hudud jenayah, kita boleh terima Islam, boleh terima Quran dalam bab solat, bab puasa, bab zakat. Dalam bab zakat tu Masya Allah bersungguh benar sebahagian daripada kerajaan, walaupun kerajaan sekular, tapi bab zakat mantap. Sampai bab hudud, kita dah ada undang-undang perlembagaan persekutuan sudah ada. Habis tak nak ubah kita orang Islam. Maknanya seolah-olah undang-undang Tuhan ni tidak hakim. Itu sebab Allah Ta'ala perkenankan dia hakim, bijaksana. Ambil lah undang-undang aku. Bila kita mari dalam bab undang-undang harta pusaka, kita lebih suka bagi sendirilah, bagi tu cara ni. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi kepada kita faraid, yang Allah sendiri yang membahagikannya. Yang membahagikan faraid ini siapa? Al-Hakim. Allah yang turunkan Quran dengan bijaksana. Jadi kena berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duduk bercakap benda-benda yang kita tidak tahu. Jadi Allah Ta'ala sebab dia perkenalkan nama dia, tujuannya apa? Supaya kita yakin, kita percaya bahawa Quran ini mari daripada Allah yang Al-Hakim. Ambillah semua Al-Quran itu. Baik. Yang kedua, tulis yang kedua, faedah yang kedua. Ayat yang kedua, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan benar kepada Nabi SAW, makanlah kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaan. Ikhlaskan ibadat. Maka ibadat di sini, ibadat yang kita lakukan itu agama. Kita nak memahami tentang agama, kena lalu ikut siapa? Lalu ikut siapa? Lalu ikut Nabi SAW. Jadi kalau kita kata perkara ini agama, maka dia berkait dengan dosa dan pahala. Ini agama ni, berkait dengan dosa pahala. Maka dengan itu menjadi kewajipan kepada seorang manusia
apabila dia buat ibadat betul-betul ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, supaya amalan dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu sering ana sebut kata-kata para ulama, di antaranya pada kata-kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Nah, Allah Taala tidak kabulkan amalan kita ni kecuali dua. Yang pertama, ikhlas ketika melakukannya, ikhlas dalam hati. Tapi pelaksanaannya mesti mutaba'ah, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita buat, kita buat. Nabi tak suruh buat, tak payah buat. Dalam bab agama, dalam bab keduniaan, kita bebas nak lakukan apa saja selama tidak dilarang berlanggar dengan arahan syarak, maka ketika itu boleh kita buat. Masya-Allah. Jadi ayat ini juga Allah kata apa? Inna anzalna. Timbul lagi soalan. Anzalna, lafaz tanzil, tanzilul kitab. Tanzil makna menurunkan secara berperingkat-peringkat. Kalau kata anzalna, makna kami turun sekaligus. Ada ayat lain dalam surah Az-Zumar. Jadi di ayat yang pertama tadi, tanzilul kitab. Tengok, dua ayat ni makna berbeza. Tanzil maknanya turunnya Quran itu cara berperingkat. Dalam ayat yang kedua, inna anzalna, kami turunkan. Macam mana lafaz ini, macam mana kita nak faham? Mana kata di para ulama, tariq al-jam'i, cara kita nak jamak di antara dua ayat ini, bahawa Quran ini turun sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, secara berperingkat-peringkat selama 22 tahun lebih. Maknanya ayat ni tidak bercanggah. Tanzil, turun berperingkat-peringkat. Anzalna, makna kami turunkan sekaligus. Tapi Quran ni bukan macam Taurat. Taurat diturun sebuah kitab gitu. Al-Quran tidak. Daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Daripada langit dunia, langit yang paling bawah, langit dunia tu, diturunkan oleh malaikat Jibril mengikut waqa'i' wa ahdas, mengikut peristiwa yang berlaku. Orang mari tanya, berlaku peristiwa, turun Al-Quran memberi jawapan. Alhamdulillah, dua perkara yang tidak bercanggah. Yang ketiga, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ayat yang ketiga tu, ujung, Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada orang yang kadzib, yang banyak berdusta, mengatakan yang bukan-bukan terhadap Allah, membuat tuduhan yang jahat-jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik, maka ini juga tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini, kata ulama tadabbur, at-tahzir minal kadhibi wa khisalil kufri. Allah Ta'ala larang kita daripada sifat mendustakan dan juga kufur. Sebab bila mendustakan Al-Quran, orang ni tak akan terima. Sebab dia tak percaya. Orang tak percaya, macam dia nak terima? Dia tak percaya. Jadi bila, kerana itu Nabi sebut dalam hadis, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Mu jangan sekali-kali melakukan jangan berbohong, wal kadhib, jangan, aku bagi amaran kepada kamu, iyyakum wal kadhib. Sebab bila orang ni dusta, mula-mula dusta kan, kemudian dia akan pergi kepada kejahatan. Saya bukannya bohong pun, cuma alah gitu-gitu ya dulu. Peringkat awalnya gitu-gitulah. Kalau lama-lama dia jadi sebati dengan jiwa dia, bahawa pembohongan itu satu benda yang sebati. Jadi ini satu benda yang cukup menakutkan kita. Jangan sekali-kali buat pembohongan, kerana pembohongan itu akan pergi kepada mana? Kepada kejahatan, wal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Itulah al fujur yahdi ilan nar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mana kesimpulan dia lah, kesimpulan dianya begitu. Hadis Abdullah tu dia, hadis Abdullah bin Mas'ud rawahu Muslim. Allahul musta'an. Kemudian dalam ayat yang sama juga Allah kata apa? Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Siapa dia pendusta, dia tak dapat hidayah. Tapi sebaliknya, an-sidqa sababun lil hidayah. Siapa dia nak dapat hidayah, dia benar dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang tadi, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang benar itu dia bawa pada kebaikan. Kebaikan itu bawa pada syurga. Wa innar rajul, seorang laki-laki atau perempuan, la yasduqu, sentiasa bercakap benar sehingga ditulis di sisi Allah Taala siddiqan, orang yang benar. Allah Taala tulis dia ni sebagai seorang yang benar. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita hadis yang dalam Muslim. Kita pergi kepada faedah yang seterusnya. Faedah yang keempat. Empat dah kita kan. Faedah yang keempat, walladzina ittakhazu min dunihi awliya. Walladzina ittakhazu min dunihi awliya, siapa yang mengambil lain daripada Allah Azza wa Jalla sebagai wali. Tengok ayat 3, ayat 3 di atas tu. Dia tak ikut tertib sebab dia ni fawaid ni dia ambil satu-satu. Ingatlah, walladzina ittakhazu min duni awliya, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah Taala untuk menjadi pemimpin dan penolong. Dia kata apa? Manusia ni secara semula jadi akan tunduk kepada apa yang dia rasa perkara itu besar. Maka kita orang yang beriman, kita yakin Allah yang maha berkuasa, kita tunduk kepada Allah. Tapi puak-puak kafir, dia rasa ada lagi benda lain yang besar. Dewa-dewa, kepercayaan-kepercayaan karut dia, itu yang jadi syirik tu. Jadi kita ni sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali pergi rasa ada makhluk lain yang berkuasa di atas dunia ni. Jangan. Kata kuasa sikit-sikit, kuasa itu lain. Kuasa di atas alam ini, jangan. Jadi puak kafir dia buat hujah, dia kata apa? Ma na'buduhum, ayat yang sama. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami buat perantara je di antara dia dengan Tuhan. Dengan ni kata ulama tafsir, annal musyrikina fi ahdi rasul, puak-puak kafir zaman Nabi ada yang mengaku ada kuasa, ada Allah, dia tahu, dan Allah Ta'ala tu maha agung, tetapi berhala-berhala ni sebagai orang tengah aja, perantara di antara dia nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga berbahaya. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, kalau kita nak doa terus kepada Allah, kan? Benda-benda yang khilaf-khilaf di kalangan ulama tu sejauhkan dirilah, elakkan diri kita. Sebab bila benda khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata tak boleh dengan hujah dia, yang kata boleh pula ada hujah, kadang-kadang hujah kona sana sini. Jadi kita mengatakan untuk selamat, ikutlah jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi kita tidak ajar mencari jalan, mencari apa ni, perantara-perantara dalam berdoa, dalam minta pertolongan Allah. Terus kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita ambil ayat yang terakhir. Wa inna Allaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Belum lagi ayat terakhir, ayat yang ketiga. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Azza wa Jalla sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka
yakni orang-orang yang tidak melakukan syirik dengan orang yang melakukan syirik akan ada hukuman di sana. Kenapa? Tulis ini. Wa dzalika li anna ar-rajul mubtil. Orang yang syirik dia akan pegang dengan pandangan dia yang syirik itu. Maka cara kita nak betul balik channel dia orang ni, kita kena buka balik kepahaman dan kesedaran bahawa perbuatan dia tu salah. Perbuatan dia tu salah. Bila hilang benda tu terbuka minda, barulah dia akan fikir. Ni manusia yang tak mikir hari ni, sebab dia rasa dia betul dah. Kalau kita nak bagi nasihat dia, dia pula pukul kita. Dia kata, dia tu tak betul tu. Cakap apa macam ni. Jadi dia terbalik lah. Kalau kita pergi melawat di hospital jiwa, dah. Kadang-kadang dia tengok kita mari, dia kata orang gila mari. Padahal kita nak pergi melawat dia dalam buat hospital jiwa, kita pula kena dijiwakan dia. Nak kata apa? Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, innallaha la yahdi, Allah Ta'ala tidak tunjuk, tidak memberi petunjuk kepada orang yang kufur. Maka kufur, syirik menyebabkan manusia telah lari daripada landasan yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, setelah kita memahami beberapa faedah ini, maka kita letaklah bahawa apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita itu adalah perkara yang jelas, yang benar. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, maka kita ikutlah berdasarkan kepada huraian para ulama yang muktabar dalam menafsirkan ayat dan menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duk main kona sana sini, boleh ya manusia ni nak pusing sana pusing sini. Tapi kita kata kadang-kadang kita nampak dia punya U-turn tu terlalu kuat, pusing pun terlalu kuat sangat, lari daripada nas-nas Al-Quran yang jelas. Kan? Ada orang kata kita ni kalau berpegang dengan zahir ayat, kita jadi sesat. Habis yang kita duk pusing ayat sampai tak zahir itu macam mana pula? Itu pun sesat juga. Jadi kita ambil zahir dan ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar. Yang zahir tetap zahir. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.